لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Alhamdulillah, kita masuk kepada sambungan sebahagian daripada perkara yang disebut sebagai syarat wajib haji. Dah kita sebut pada minggu sudah, antaranya Islam lah. Tuan-tuan boleh tengok dalam nota khusus haji itu ada tentang saya masukkan perkara-perkara yang kita kena pelihara, jaga supaya tak jadi, jangan sampai syahadah kita batal. Perkara yang boleh membatalkan syahadah kita, itu penting sangat-sangat. Jadi kita dah ada kedua, balik pun kita dah tahu. Kemudian apa lagi? Merdeka, berakal, dan yang akhir sekali berkuasa. Yang ni mungkin tak ada, tak semua orang ada bahagian ni, berkuasa. Dalam istilah fiqh yang betul disebut sebagai istita'ah, tuan-tuan dan puan-puan. Istita'ah ni maknanya banyak dari punya maksud tu, tapi dia berceringkahkan kata kuasa. Al-Quran sebut kan, ya, famastata'a ilaihi sabila, famastata'a ilaihi sabila, yakni apabila seseorang itu berkuasa untuk sampai ke sana. Kuasa tu banyak cara lah, mari kita tengok satu persatu. Jadi apabila ada syarat-syarat ni kepada tuan-tuan dan puan-puan, maka kita wajib kena pergi haji. Kalau tak ada benda-benda ni, kita tak wajib pergi. Kalau kita pergi pun jadi harus haram juga lah. Jadi harus maknanya tak ditekankan kepada kita, tak berdosa kalau kita tak pergi, kerana tak ada syarat-syarat ni, tuan-tuan. Jadi pertama sekali yang kita nak tekan berpuasa di sini, dia ada dua perkara kita faham. Puasa ni ada dua bahagian. Pertama, berpuasa dengan sendiri. Kedua, berpuasa dengan perantaraan orang lain. Dia tak pergi, orang lain tolong pergi buat kat dia. Tapi dia hidup lagi lah puasa. Jadi yang pertama dia kata berpuasa dengan sendiri. Berpuasa dengan sendiri ni maksudnya dia boleh sampai di Mekah. Boleh sampai di Mekah, boleh buat tawaf, boleh buat sa'i, boleh pergi lontak, semua dia boleh buat. Cara dia pergi tu kita tak tanyalah. Dia pergi tu dengan orang tolong bawa ke, dia pergi pakai tongkat ke, dia pergi pakai kerusi roda ke, kita tak tanya lah yang tu. Asal dia boleh sampai. Itu makna kata berpuasa dengan sendiri. Jadi kalau saya tengok dalam majlis kita pada pagi ini, dalam masjid kita ni, nampaknya tuan-tuan dan puan semua masuk nombor 1 lah, berpuasa dengan sendiri. Boleh main kursus ni kira boleh pergi tu cerita dah. Baik, nombor 2, berpuasa dengan perantaraan orang lain. Dia tak boleh pergi, tuan-tuan. Ada penyakit ke yang dia tak boleh pergi, macam kena stroke lah, orang kena lumpuh tu memang tak boleh pergi. Tapi dia ada duit. Dia ada duit, maka dia wajib kena upah satu orang buat haji kat dia. Nampak tak? Tu cerita kata berpuasa dengan perantaraan orang lain. Mungkin dia terlalu tua sangat. Saya ada buat 3 kali lah, saya ada buat kepada orang yang berpuasa begitu. Pertama, orang yang lumpuh tapi dia boleh bercakap sikit-sikit lah.
Kena pergi tengok dia sendiri, kena terima wakil daripada dia terus, daripada mulut dia ataupun isyarat dia, dengan izin dia, dengan duit dia. Dia ada duit, dia tak ada duit, tak payahlah. Dia ada duit, cukup dah dalam tabung haji tu ada dah. Yang kedua, orang ni dia tua sangat dah. Turun kaki, masuk bilik ayak, naik kaki balik, masuk bilik ayak, tu je kerja dah. Pakat makan minum semua orang suap ke dah. Ini nombor 2. Dia pun kata nak pergi juga, tapi tak boleh pergi lah, ustaz tolong buat kat dia. Nombor 3, orang yang sakit, yang pelik punya sakit, memang dia tak boleh pergi. Dan hari ini kita jumpa banyak lagi tuan-tuan, semua orang boleh pergi Mekah, cuma yang kena cuci buah pinggang, dialisis. Orang dialisis memang tak boleh pergi Mekah, tuan-tuan, tak boleh. Orang dialisis memang tidak dibenarkan, tak boleh sama sekali. Saudi tak bagi. Peraturan mereka kata orang dialisis tak boleh hantar dia. Nampak tak? Dulu pada 6 tahun sudah. 6 tahun sudah dia bagi 30 orang saja. 30 orang saja daripada Malaysia. Nampak tak ya? Lepas tu dia potong terus, tak boleh dia kata. Sebab dia tak boleh tampung. Orang dialisis ni nak kena cuci buah pinggang seminggu 3 kali. Paling-paling orang pun 2 kali. Siapa nak angkat ni babi? Kaki tangan tabung haji tak cukup, tuan-tuan. Nampak tak? Kaki tangan tabung haji tak cukup. Maka dengan kerana tu, Saudi pun dia keluar peraturan, orang yang kena cuci buah pinggang ni tak boleh. Jadi orang cuci buah pinggang ni dia masuk nombor 2. Berkuasa perantara orang lain, dia wajib kena upah orang, buat kata. Kalau tidak dia berdosa. Nampak tak? Dia wajib kena upah orang. Itu dia lah. Itu kita panggil apa? Berkuasa dengan perantaraan orang lain. Boleh lah. Dia bukan upah haji lah, bukan. Dia bukan badal haji. Dia ma'adub, dia panggil ma'adub. Istilah yang betul, ma'adub makna kata orang duduk hidup. Ma'adub ain, dot ba'adub. Makna kata orang yang hidup, masih hidup, tapi dia tak boleh pergi Mekah, dia kena upah satu orang buat dekat dia. Dia kena bayar penuh ke orang tu, nampak tak ya? Itu serah pada orang yang nak buat lah. Orang nak buat dia kata tak payah bagi apa kat gua, nampak tak? Memang pun aku nak kena pergi Mekah. Contoh lah kata. Itu dah cerita dia lah. Baik, jadi makanya pertama berkuasa dengan sendiri, dia boleh sampai sendiri. Pakai tongkat ke, pakai apa-apa ke, dia sampai kursi roda ke, dia sampai sana. Nampak tak? Itu berkuasa dengan sendiri. Yang kedua, dia kena wakil orang lain. Baik, mari kita tengok satu-satu lagi. Ya. Kemudian perincian tentang konsep berkuasa, pertama sekali mempunyai perbelanjaan yang cukup untuk diri dia lah. Perjalanan pergi balik, sara hidup orang-orang yang dia tinggal, nafkah orang-orang yang dia tinggal, nampak tak ya? Jadi mari kita kira balik. Secara kurang-kurang pun satu orang nak kalau lani lah, kalau tabung haji tak ubah dia punya apa nama tambang dia, kita kata 9880 lah sekarang kan, 9880 lah. Tu kalau tabung haji tak pindah apa duk macam tu, kurang-kurang pun kena ada 15,000 tuan-tuan. Tuan-tuan ada 15,000, insya-Allah cukuplah boleh pergi Mekah. Habis dalam simpanan tabung haji ada 15,000, duit Malaysia cukuplah. Ambil kita tengok lagu mana yang kita jadi cukup. Tambah 9880, 10,000 lah, kata 10,000 lah, senang lah. Kemudian duit poket sehari kena ada RM40. Tukar duit Saudi lebih kurang 38 rial. RM40 kena ada sehari. Kita duduk sana berapa lama? 40 hari lah cara kasar kata. 4 kali 4, 16,600. Tambah lagi. Jadi 11,600. Betul? No? Kemudian soal dam. Kita kena taruh 1,000 untuk dam. Pokoklah terlanggar apa-apa pantang larang nak bayar dam, 1,000. 2,600. Jadi 12,600. Noh, kita nak tinggal lagi noh.
Bukan ada semua ikut kita bila. Mak pak ti anak-anak kita tinggal segala lembu, kawau, singa, harimau macam tinggal lah. Nah. Tak gitu. Semua nak kena bagi makan lah. Aku kena ambil kira lah no. Nah, makan kucing banyak mana. Tak gitu lah. Duit sekolah depa tambang bah banyak mana. Semua kita kira-kira ambil secara kasar 2,000 tuan-tuan. Dah 14,600 nampak tak? Jadi apa? Nah, 14,600. Itulah. Adalah lebih kurang dalam 400 lagi. Bagi cukup 15,000. 400 itu hamba kita nak guna belanja sikit-sikit di sana lah. Daripada situlah juga kita nak cabut. Waktu kita nak pergi Arafah, Muzdalifah, Mina, kena bawa 1,000. Itu yang kena ada 1,600 lah. Nampak ya? Itu dia antaranya 15,000 tuan-tuan. Dah lebih lah. Kalau lagi lebih lagi bagus lah. Ada lebih lagi baik. Itu secara muasasah biasa tambang-tambang haji. Boleh lah. Baik. Itu yang pertama lah ya. Kedua, mempunyai kemudahan keperluan seperti makanan, minuman sebagainya dengan harga yang berpatutan menurut tempat. Yang ni kita kena ada. InsyaAllah makan ada di sana tuan. Tak payah bawa apa-apa lah. Dulu orang bawa sarah lah, sarah lah, semua isi dalam tu. Batu lesung, bergiling, kain kapan, sama buah habis dalam tu orang. Tak gitu. Orang dulu nak sekali-sekali nak pergi jenuh duk tanggung sarah. Sedia lah. Macam tu lah kita kata tadi ni. Tapi sekarang tak payah tuan-tuan. Semua makanan ada di sana. Jeruk, bulu, tempoyak, ikan pekasan, semua ada. Sebut aja Mokhtar, Manggih, ya, Petai, ada belakang. Dia ada satu kampung tu di situ. Tahun lah Pekan, dekat dengan Al-Haram, 2 km lebih kurang. Tak sampai 1,8 km. Dia Hujud. Nama dia Hujud tempat tu. Hujud tu penempatan orang-orang Indonesia. Indonesia punya town lah tu. Pekan dia apa? Saudi bagi dekat depa. Pekan kecil itu nama dia Hujud. Semua orang Indonesia dalam tu. Jadi tentulah barang-barang dia lebih kurang barang kita lah. Ya. Kalau kita masuk video Hujud tu, kita rasa pun tak ada di Mekah, kita rasa lagu ada di Jakarta Pusat. Semua ada makanan-makanan cara kita semua ada di situ. Di situ masa zaman Soekarno, Presiden Soekarno, Malik Faisal hadiah kawasan tu juga orang Indonesia. Nampak? Sampailah penempatan Indonesia di situ. Jadi barang-barang yang mari daripada yang masuk Mekah apa semua main pada situ Segala tu apa yang kita makan ada lah belakang di sana lah ya. Jadi tuan-tuan tak payahlah bawa apa-apa, cuma bawa duit. Kita ada 1,600 tadi itu dah cukup. Apa nak belanja sehari RM40 Jadi lah. Baik. Kemudian apa lagi dia kata tadi ni ya, semua tu ada. Nombor 2 makan ada. Tak payah bawa apa-apa lah. Cuma kita nak bawa ubat. Dekat orang makan ubat, kena bawa ubat lah. Bawa ubat kita lah. Tabung haji pun ada ubat. Tapi ubat kita kena bawa. Apa yang kita nak makan lagi. Kemudian nombor 3. Nombor 3 ni ada kenderaan tuan-tuan. Nampaklah. Semua orang ada seorang sebiji kapal terbang. Itu dia. Esok pagi yang papi hantar mak kapal terbang mak tu tunggu. Tu dia bunyi pun kapal terbang mak tu tunggu. Lah. Alhamdulillah tuan-tuan. Semua orang ada kapal terbang. Jangan takut lah. Kita bayar 9,850. Tabung haji bagi kapal terbang sebiji kat kita. Dia bawa kita pergi balik. Boleh? Itu kita ada lah. Susah bimbang. InsyaAllah transport daripada di Mekah semua tabung haji tanggung. Masuk dari 9,850 betul-betul. Daripada Jeddah nak pergi ke Mekah, Jeddah, Madinah, masuk Mekah, kemudian daripada Mekah masuk Jeddah balik ke Malaysia, semua tabung haji tanggung tuan-tuan. Cuma daripada rumah kita nak pergi ke airport, yang tu aja kita punya. Ya, daripada rumah, daripada kan Sungai Limau ni, kita nak turun pergi ke airport Jeddah. Bayang lepas kan? Yang tu kita punya sendiri lah tuan-tuan.
Yang lain semua ditanggung oleh tabung haji. InsyaAllah saya bimbang yang tu pun ada dah. Mudah ya. Nombor 4, aman dan selamat dalam perjalanan, dia kata. Buat masa ni tak ada apa-apa tahanan lah. Walaupun Saudi perang dengan Yaman sekarang. Saudi dengan Yaman perang tau kan sekarang ni. Sekali-sekali Yaman dia tembak kan. Peluru berpandu. Tu, itu orang paling dekat sampai dekat Madinah. Dah pernah jatuh di Madinah. Nama? Peluru berpandu daripada Yaman dah sampai di Madinah tuan-tuan. Tapi tak sampai dekat Masjid Nabi lah. Jauh sikit lah daripada Masjid Nabi. Ya, dekat dengan airport. Ya, dah jadi dah. Jadi makna kita buat sampai hari ni, sampai setakat ni, masa ni tak ada apa-apalah halangan apa tegahan lah. Ada kawalan-kawalan. Sebab tentera Amerika masih ada di darahan, masih ada di darat sekarang ya. Tentera Amerika masih ada di situ. Dia perlu jagalah darat itu perlu jaga. Dia Saudi bergantung kepada mereka lah. Tentera Amerika ya. Baik ya. Darat nama tempat. Itu dah. Baik. Jadi makanya dia kata tadi itu di antara keempat. Sekarang ni ada penyakit kan, penyakit corona COVID-19 ataupun belum ada apa-apa halangan lagi lah. Cuma umrah tak boleh. Umrah dia ban habis semua sampai 7 Syawal baru dia buka balik. Lepas raya baru buka. Lengang Kaabah tu lah ni ya, cukup lengang. Tak ada orang, cuma orang tempatan dalam tu saja ya. Jadi pendek kata haji dibuka lah untuk para jemaah haji. Itu pun ada negara-negara yang tidak dibenarkan menghantar jemaah dia ya. Itali, Iran, Slovakia, Jepun, Korea Selatan ya. Itu dia. Korea Utara tak ada, dia tak ada diplomatik dengan Saudi ya. Tidak ada hubungan diplomatik, maka dia tak boleh hantar. Israel dengan Korea sama. Itu lah. Kita Malaysia tak ada masalah lah. Negeri China, Manchuria semua tak boleh hantar. Ya, negara Nepal, Tibet tak boleh hantar ya. Tibet tak boleh hantar, tak terima. Jadi kita insya-Allah sampai hari ni, tapi aman kena jaga tang ni juga. Tang ni kalau kita ada masalah di rumah kita, keluarga kita, tak boleh pergi juga. Satu hamba Allah khusus kat saya 3 tahun tuan-tuan. Tak boleh pergi Mekah. Tabung haji bagi laluan tak ada boleh pergi, tapi dia tak mau pergi lagi. Nampak tak? Dia kata masalah. Dia ada seorang doktor di rumah, dia kata. Payah nak kira. Doktor ni kalut sangat. Nampak ya? Kait dia hilang, motosikal pun hilang, selipar bapak dia pun dia jual. Nampak ya? Jadi dia kata saya tak boleh pergi lah Ustaz ni, ada doktor sekok di rumah. Nampak ya? Doktor belakang rumahnya. Yang tu yang kacau ya? Jadi nak buat lagu mana? Saya kata doktor tu dia dah ambil, dia ada ijazah, sekarang suruh buat PhD. Nampak lah? Doktor tu hantar pergi Institut Pengajian Tinggi Serenti nama dia. Nampak lah dia pun hantar pergi lah Serenti. Tak Serenti ni kena jadi masalah lah. Buat bagi jadi masalah. Jadi masalah dia pun hantar pergi Serenti ya. Hantar pergi Serenti boleh pergi Mekah. Tahun 2001 dah tahun yang keempat tadi. Nampak. Saya pun terkejut dia sampai. Dia dah boleh sampai. Macam Ustaz kata, saya hantar dia pergi Pusat Pengajian Tinggi Serenti buat PhD. Nampak lah. Jadi insya-Allah boleh selamat. Itu cerita dah. Boleh lah. Itulah. Jadi maknanya kita pun kena tengok juga tuan-tuan lah. Kalau ada masalah kita sama-sama kita kan. Ada seorang lagi tak boleh pergi pasal tu nak menikah. Bukan dia nak nikah, tu dia nak menikah. Ini betul. Pasal dia jaga tu dia. Satu hamba Allah ni nama dia Sufyan ya. Tu dia duk kawan jaga tu dia lah. Tu ni menikah 3 kali lah. 2 isteri mati. Jadi isteri yang ketiga lah ni, dia lah kena tok buat kenduri. Nampak kena kapit anak terona. Dia lah nak kapit nak tu. Dia kata tak boleh pergi lah Ustaz weh. Nampak? Sama lah tu. Tak gitu.
Jadi macam-macamlah keadaan kita di sini. Kalau ada nak buat rumah ke, nak menikah ke, nak anak-anak menikah ke apa semua, kita boleh tangguh lah, tak apalah. Itu dia lah. Tapi tak ada apa-apa masalah, kita kena pergi lah. Ya, baik. Kemudian yang keempat, yang kelima, mempunyai masa yang cukup buat mengerjakan semua ibadat haji, tuan-tuan. Nak buat kerja haji ni lebih kurang 10 hari cukup ya. 10 hari. Ya. 10 hari, pergi balik 2 hari. Kemudian 7 kita pergi Arafah. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 7 hari. Pergi balik 2 hari, 9 hari. 1 hari lagi apa kita nak ikat beg, nak bungkus barang apa semua. Itu dia. 10 hari dah boleh buat haji. Tapi orang perempuan tak boleh lah. Orang perempuan 14 hari, 15 hari tak cukup. Kalau dia baru haid 15 hari itu habis tu. Maka tu orang perempuan tak boleh. Maka kerana tu kita pun bincang-bincang dengan Saudi. Saudi kata tak apalah, bagi apa punya suka lah, bagilah 40 hari kat kami. Nampak? Itu yang kita ada 40 lah. 40 ada tak? Ya, ada 50 pun dapat, ada dapat 45 hari. Ya. Kebetulan juga kita nak pergi Madinah 8 hari. Di antaranya 8 hari kerana nak ambil fadilah sembahyang di Masjid Nabi 40 waktu. Ya, itu sebabnya maka ditambah-tambah kita dapatlah lebih kurang 40 hari. Okeylah, 10 hari itu dah boleh buat. Tapi bagi orang perempuan tak boleh ya. Dia kena lebih juga. Kurang pun 25 hari. Ya, baik. Kemudian yang keenam ni sedia mematuhi peraturan dan undang-undang negara Saudi Arabia. Daripada peraturan tentang undang-undang kita kena jaga lah. Kita kena hormatlah dia punya undang-undang ya. Sana nombor 1 sekali, kita tak boleh bawa gambar-gambar pemimpin, tuan-tuan. Tak boleh ya. CD gambar-gambar pemimpin apa kita tak boleh bawa lah. Bawa gambar Mahathir kan tak boleh no? Tapi dia tengok, dia tak kata apa lah, dia suka Mahathir. Nampak lah ya. Dia suka. Jadi dia tak kata apa no? Jadi pendek kata apa nama, gambar-gambar pemimpin luar lah dia kalau tak lah. Tu lah. Jadi pendek kata Donald Trump tak apa lah. Kata dia pro Amerika. Donald Trump boleh. Yang mana yang suka tak apa. Tapi pendek kata secara umum memang kita tidak dibenarkan bawa gambar-gambar pemimpin, tak boleh ya. Kemudian apa nama, CD ya, CD apa tak boleh lah. Kita bawa CD kan dibuka tengok. Nampak tengok ada CD depan dipasang. Ada satu tahun lama lah sikit tentu lah. Satu hamba Allah bawa gambar, bawa apa, video player, video kaset video ni, gambar labu-labi kan. Apa nak tengok labu-labi di sana? Dia bawa tape tu, masa tu pakai tape, tak ada CD kan, tape sak tu labu-labi. Maka berhenti, dia masuk pergi tengok, bawa masuk bilik pergi tengok. Semua pakai pergi tengok pula. Yang jaga kaunter semua pergi. Habis kita jemaah haji tunggu dia. Berapa lama? Dekat 1 jam. Jemaah kita tunggu sampai duduk tidur lagi. Dia tengok gambar labu-labi, tambah tengok manisah pula, lagi-lagi dia tak lari. Tu dia lah. Tahun tu saya ada lah tu, saya bertugas. Nampak tak nah? Tapi saya tak ada dia dah, saya duduk di Mekah masa tu. Dia faham kat saya lah, apa punya leceh. Lepas tu jemaah ni lah leceh sangat besar. Pasal dia kami kena tunggu queue lama. Pasal nak tengok gambar dia. Nampak tak? Sampai orang tabung haji, orang besar tabung haji pergi abang ni sudah. Abang duduk diam, gambar syok. Apa kata? Gambar piramid ni, sampai tuan Arab tak reti pun suka tengok. Dia nampak. Dahsyat gambar piramid punya tarik. Dia punya daya tarik. Dia tak faham makna pun, dia boleh duduk renyeh tengok. Sampai habis satu tip, baru mesrah, baru jemaah start jalan balik. Kata Allah, nampak? Cukup dahsyat semua. Itu jangan ambil yang buat pasal lah. Jadi kita jangan bawa lah apa-apa gambar-gambar ni saya buat. InsyaAllah saya jemaah Malaysia tak buat kerja tu lah ya. Yang ni yang jadi itu hanya satu lah dalam 100,000 tu lah. Pelik sikit. Baik.
Sana lagi tak boleh isap rokok tuan-tuan. Tidak dibenarkan isap rokok di mana-mana kawasan diharamkan langsung. Haram kita tak boleh isap. Nampak tak? Kalau kita isap dalam hotel pun, budak-budak nanti main kat kita tengok haram, haram. Umur kita kata begitu, malu kita lari. Tak lah, dia main begitu. Jadi kita kena elak lah. Kalau boleh tinggal lah orang isap rokok tu di Mekah, jangan isap lah. Tahu Ustaz lah di Malaysia, dia dah buat kerja haji dulu lah, balik tengok lain lah. Masa pergi tu jangan bawa lah. Kalau isap rokok ni janganlah lah. Elakkanlah, ya. Baik. Lagi kemudian yang ketujuh, anda termasuk dalam kota. Ni penting ni. Kota sangat penting tuan-tuan. Boleh masuk kota lah. Yang tu tak dapat tidak lah. Tu lah. Kota ni masuk antara syarat. Dia kenakan kota ni pasal ada kita tulis dalam buku saya, dalam kota ni ada. Tahun 92 ada mesyuarat OIC, nampak tak? Ada bagi keputusan supaya dikenakan kota. Dia keluar mesyuarat pada tahun 1992, dikuat kuasa pada tahun 96 baru dikuat kuasa terus, ya, sampailah sekarang. Sekarang lagi strict, ya, tak dapat tidak. Tak ada jalan tuan-tuan boleh pergi Mekah, ya. Oh saya kena di kota menteri-menteri semua tak ada lah tuan-tuan. Tak ada kota menteri, ya. Masuk apa nama PKR pemerintah tu, bila ni tak ada lah. Masa PKR pegang-pegang tu, ya, Mujahid jadi menteri, dia undang-undang menteri, dia potong dah, tidak ada lagi kota menteri. Tak ada. Kalau tidak, kota Perdana Menteri ada 2,000. Kota itulah dia bagi kat semua. Dia bagi kat setiausaha, dia bagi kat menteri, dia bagi kat apa-apalah, wakil rakyat apa semua lah. 2,000 tu yang dia punya tu. Bukan ada setiap menteri ada kota tak. Hanya Perdana Menteri saja ada 2,000. Masa Najib dululah, ya. Bila masuk balik Tun Mahathir ambil balik, tak ada dah kota menteri itu, tak ada tuan-tuan. Maka tu jangan duk sebut saya tak puas saya kena menteri. Tak laku lah tuan, tak pakai lah. Tak gitu kan? Tu lah. Jadi semua pakai kota, cuma ada kota negeri ya. Kota negeri. Kedah tak silap saya dia ada 25 kota negeri. 25 untuk kota negeri belah Kedah. Pulau Pinang ada 15. Jajah ya. Tu. Paling banyak sekali Johor. Johor ada 500. Nampak tak? Itu Sultan Johor minta sendiri. Kena bagi 500. Kalau tidak, tabung haji tak boleh masuk Johor. Tu dia. Nampak tak? Dan pejabat tabung haji Johor lah yang paling cantik sekali dari semua negeri di Malaysia. Pasal apa? Dengar cakap dia. Bagi 500. Dia 500 kota ni untuk negeri. Yang ni kalau kita kenal orang-orang istana dapat lah. Itu cerita dia lah. Perak, tak silap saya, Perak ada 150 untuk negara Perak. Ada 150. Yang ni saya tak tahulah, tak perasan sangat. Ya, itu saja ada kota-kota negeri. Ya, kemudian apa tu? Yang lain semua masuk dalam kota sekarang ini kita dapat 33,000 lah. 33,000 sekarang. Ya, dalam 33,000 tu dia cabut bagi hak negeri, nampak? Ya, jadi baki tu untuk orang awam kita lah. Itu saja lah. Jadi tuan-tuan tak masuk kota tak boleh pergi Mekah. Yang kata OP package dapat kot. Dah nah. Sahabat awal tu hari kita nak pergi Mekah ni dia ada tiga perangkat, tiga pihak lah yang boleh bawa kita pergi Mekah. Pertama sekali tabung haji langsung. Itu kita panggil kaedah muassasah. Yang pertama ya. Yang tu tabung haji punya. Yang 9880 tuan-tuan, yang ni tabung haji punya. Itu cara biasa dia panggil muassasah. Yang kedua dia panggil anak syarikat tabung haji. Tabung haji travel services. Ya, dia ni anak syarikat itu tabung haji. Dia pun kena pakai kota yang tu juga.
bukan ada kota dia sendiri tak, ya. Jadi kalau kita dapat, tuan-tuan dapat panggilan surat jemputan, masuk nama, masuk kota, tuan-tuan boleh pergi buka package ni. Kita saya tak pergi dengan muasasah, takut kena sesah, saya nak bicara THTS. Nampaklah lah. Boleh bicara THTS, tuan-tuan, nampaklah. Kemudian dia ada nombor 3, dia panggil konsortium. Konsortium ni dia ada lebih kurang sekarang ni, tak silap saya lah, 38 syarikat yang berdaftar bawah tabung haji. Syarikat saya pun masuk dalam tu, tapi kami tak buat haji tahun ni. Tak buat. Tapi tak, dia punya urus, tak nak urus di sana tu tak ada. Jadi kita duk cari orang. Kalau ada orang boleh urus di sana, kami akan bawa jemaah lah. Itu saja. Tapi lesen kami tak serah. Kita pegang lagi lesen tu, ya. Kami sekarang Lintas Travel Services. Habis. Itu nombor 3. Habislah. 3 tu sajalah, tuan-tuan. 3 ni, tuan-tuan Nabi, mesti melalui kota yang 33,000. Mesti kena masuk kota dulu, baru boleh pergi cakap mana yang 3 kita nak pilih lah, kita boleh pilih, ya. Itu caranya, tuan-tuan. Jangan fikir kita pergi cara package boleh pergi awal. Hang nak pergi awal, api ikut package. Tak betul. Jadi boleh lah. Jadi pendek kata itulah tiga cara nak pergi. Cara yang keempat tak kena guna tabung haji lah. Yang tu boleh, tuan-tuan nak pergi. Cara 4 tu tak masuk langsung cara tabung haji. Itu dia panggil Furada, F-U-R-A-D-A, Furada. Furada ni dia syarikat-syarikat tempatan juga yang mengurus, tapi dia punya visa langsung daripada istana Saudi. Jadi tuan-tuan tak kena mengenal tabung haji pun tak tahu, tabung haji pun tak bertanggungjawab, tabung haji pun tak boleh sekat, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan nak bicara tu, tapi cara tu orang putih kata risk sikit lah. Dia tak begitu jamin. Nampak tak, ya? Baru ni kita dengarkan ada 26 orang yang pergi baru ni balik kat JDP. Lepas sampai di Jeddah. Ada yang pergi Jeddah, dah sampai Jeddah patah balik. Nampak tak, ya? Kerana visa tak lulus, dan ada pula visa palsu. Itu tuan-tuan kena jagalah. Jadi tuan-tuan nak pergi, cara tu cari syarikat-syarikat yang betul-betul dah betul-betul kukuh, macam syarikat Gemilang, macam syarikat Raiha, macam syarikat Andalusia. Mereka ni semua memang kemah. Jadi tuan-tuan nak pergi cara 4 ni, yang Furada ni, pergi buat mereka lah. Nampak tak? Di sini ada kan Andalusia? Boleh. Ada? Tak tahu lah. Kalau ada, pergi sembang-sembang lah. Kata saya nak pergi cara Furada, sebab lambat sangat nak pergi cara tabung haji ni, lambat. Itu dia lah. Tak itu lah. Dia kata tahun apa? 2010, 2030 baru nak pergi. Ya, nampak? 2030 nak pergi dah. Masa tu kalau kiamat macam mana? Jadi tak boleh kira. Jadi laris nak pergi cara Furada. Tapi Furada tu mahal lah, tuan-tuan. Paling murah pun saya ingat 38,000. Paling murah lah. Boleh lah 38 kan. Tak mahal dia berapa lah. Kalau Lani punya duit lah 38,000. Biasa 45,000 lah. Kalau 45,000 tu insya-Allah tuan-tuan mudah boleh pergi lah. Tapi kalau pergi buat syarikat ni insya-Allah jaminlah. Jangan pergi yang tak belum terkenal syarikat, kita tak pernah dengar nama lagi. Jangan pihak cara 3 ni, antara 3-4 syarikat Kutas, Gemilang, ya, Raiha, Andalusia. Kita dengar ni berkata syok, tak sah promote kami. Saya kenal dia buat baik ni saya lah, Jadi macam sahabat kita lupa kerja sekali. Jadi kita, yang mana boleh kita bagi tahu lah dah. Tu lah. Kita kenal dulu tu. Syarikat saya tak boleh. Tak boleh sebab kita tak bawa orang. Pertama, kedua kami tak buat bagi tangan. Tak boleh buat kerja. Tapi daftar kami tak tolak lah. Dia punya lesen masih ada, baik kota lah. Dan apalagi yang ke-8, bakal haji wanita wajib dijismani mahram.
Jadi secara langsungnya orang perempuan ya, laki-laki tak ada masalah. Orang perempuan kalau dia dapat pi, katalah isteri dapat pi, suami tak dapat. Isteri boleh pi merayu kepada tabung haji, minta supaya suami dia pun dibagi laluan untuk ke Mekah. Sebab laluan suami sebagai mahram tuan-tuan. InsyaAllah boleh dapat. Suami kata lambat lagi lah. Isteri pergi daftar awal, isteri panggil dulu. Kita nak pergi, mesti kena ada mahram. Jadi cubalah jumpa dengan tabung haji, minta supaya suami kita diberi laluan awal. Ya, jadi insyaAllah boleh. Lagi satu, orang perempuan yang 45 ke bawah wajib kena ada mahram tuan-tuan. 45 ke bawah, kena ada. Wajib kena bawa mahram. 46 ke atas tak ada mahram boleh, dia akan dimasukkan dalam kumpulan. Dia punya kumpulan perempuan muslimah saja. Nampak tak? Dia ambil nama, masuk dalam mana-mana kumpulan lah. Itu ada. Kemudian 70 ke atas, orang perempuan 70, lelaki 75. Orang perempuan 70 ke atas tak payah pakai mahram dan dia dikecualikan daripada kota. Boleh pergi minta aturan. Kata makcik sekarang dah umur 70, makcik nak pergi Mekah juga tahun ni. Itu dia kata begitu. Nampak tak? Dia kata boleh, makcik boleh pergi tahun ni, tapi makcik kena tunggu. Hak lagu makcik ni duk ada kat 6,000 orang duk tunggu. Itu dia. Boleh tak? Itu saja. Macam makcik tu memang marah kat saya. Ustaz kata boleh, dia kata kena tunggu. Dia kata memanglah makcik boleh pergi, nak buat macam mana. Tapi hak lagu makcik ni duk ada kat 6,000 orang. Kalau tabung haji bagi 6,000 orang tu, hal ni bagi berapa tak banyak mana nak pergi ke orang biasa lah. Jadi tu pun kena undi-undi juga. Dia panggil undi-undi lah, cabut-cabut undi. Dia panggil lah kita. Bukan kata 70 tu lah mesti boleh pergi lah. Sebab kita masih ada had kota. Nampak tak ya? Nanti sampai satu ketika besok, kota ni pasal apa tuan-tuan? Pasal apa kota? Bukan pasal ramai lah. Kota ni pasal dia punya lapangan terbang masih kira kecil lagi. Nampak tak? Kalau musim haji ni tuan-tuan, lapangan terbang di Jeddah ni dia panggil Matar Haj. Ya. Matar Haj ni masih kecil lagi, tak boleh tampung. Kapal terbang turun tak berhenti. Nampak tak? Sehingga ada satu tahun, tahun 2011 tak silap saya tuan-tuan. Satu kapal terbang daripada Malaysia diarah suruh tunggu, tak boleh terbang. Nampak tak? Pasal sana duduk sesak. Nampak tak? Ada dua menteri dalam kapal terbang tu nak pergi tu. Seorang menteri besar, seorang menteri kabinet. Itu dia. Tahu tu, saya dapat arahan nama satu di Mekah, ya. Kena pergi tunggu mereka. Tapi kapal terbang tak boleh bergerak sebab di Jeddah terlalu padat. Nampak tak? Jadi sekarang ni dalam pembesaran lapangan terbang mereka, dalam pembesaran sekarang ni sedang buat satu lapangan terbang tambahan sekarang. Kalau siap lapangan terbang tu tuan-tuan, insya-Allah tak ada kota lah. Semua boleh pergi. Nampak? Janji kapal terbang semua boleh turun. Nampak tak? Itulah cerita dia. InsyaAllah kita doalah bagi cepat siap. Bukan ada apa-apa persoalan, tak ada pun. Itu aja. Hotel tak ada masalah. Hotel dia naik lagu Cendawan penuh. Mekah tu besar, boleh isi lagi, tak ada masalah. Tapi jauh dah sikit dah. Maktab tabung haji pun paling dekat dengan Masjidil Haram tu ada 650 meter. 650 meter yang nak pergi ke masjid tu, dah sampai masjid, nak jalan masuk masjid pula lebih kurang dalam 1 kilometer. Itu dia. Masjid tu punya besar. Duk belilau ke masjid tu 1 kilometer. Nampak? Itu dia. Bayang tengok mana. Ini maknanya kita kena ingat begitu punya besar. Jadi bakal haji wanita ni kalau 46 ke atas, dia kena ada, dia tak ada mahram, dia akan bersama-sama dengan kumpulan. Itu saja yang beza. Laki-laki tak ada masalah, tapi laki-laki kalau 75 ke atas memang dia tak masuk kota lah, boleh pergi lah. Kalau 75 ke atas boleh pergi, tapi dia wajib kena bawa seorang teman. Kena ada teman seorang.
Teman ni kita kalau dapat satu orang kalau umur 75 nak pergi, kita pergi buat baik-baik dengan dia lah, sembang, nampak? Ni Pak Long nak pergi Mekah 75 kan? Pak Long tunjuk nama saya, saya teman Pak Long. Nampak tak? Nah? Tapi kena teman sungguh lah. Jangan pergi sana lari tinggal Pak Long lah. Nah? Ada juga begitu. Dia bersuara diri dia, saya ni nak teman Pak Long ni, dia dah nak pergi, nampak tak? Dapat sana dia tinggal orang tua tu. Nampak tak? Buat naya tu tak boleh dah. InsyaAllah memang boleh dapat pergi. Kalau Pak Long tu pula setuju, dia kata memang saya kenal orang ni boleh bantu, boleh tolong teman saya, memang kita akan dapat laluan lah. Itu cara dia, tuan-tuan. Baik. Jadi itu di antaranya kita sebut sebagai beberapa syarat istita'ah lah. Itu jadi syarat wajib haji kita tekan pada pagi ini untuk tuan-tuan maklum. Pertama mesti Islam, kedua baligh, ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima berkuasa istita'ah, yang keenam masuk kota. Kalau ada semua ni tuan-tuan, wajib pergi. Itu pun kena jaga juga. Kadang-kadang anak-anak ni, orang tua, anak-anak ni, orang tua ni kadang dia duk bela anak-anak sampai 10 orang, duk bela. Tak ada jalan nak simpan duitnya. Korek kambing, duk bela anak-anak 10 orang tu sampai lagi tua duk nak gerek buruk tu lah. Tak ada jalan kita kata nak buat apa. Tak, anak-anak dah ada kemampuan, hantar bapak tu pergi dulu. Hukum dia anak tu kena pergi dulu pasal dia ada mampu. Nampak tak? Tapi orang tua kita, dia pun nak pergi dah juga, tapi dia tak mampu. Macam mana nak buat pasal duk bela kita. Ni ada juga kes anak-anak. Maka tu syarat bagi ke masa kita boleh tangguh tuan-tuan 5 tahun. Jangan lebih daripada 5 tahun lah. Jadi tuan-tuan nak tangguh haji, pada hukum kata tuan-tuan boleh tangguh jangan lepas pada 5 tahun. Tahun mula panggil tak mau, tahun kedua panggil tak mau, 3, 4, 5 tak mau. Yang hari yang tahun yang kelima tu tuan-tuan kena pergi. Kalau tak pergi juga, maka apa-apa kebajikan yang kita buat tidak diambil kira tuan-tuan. Rugi lah. Apa kebajikan-kebajikan yang kita buat tu tak diambil kira tuan-tuan. Rugilah nah. Dia bagi 5 tahun. Sebab Nabi dapat jemputan haji, kena suruh buat haji pada tahun yang kelima. Oleh kerana ada halangan daripada pihak Quraisy, maka Nabi hanya tunai haji pada tahun yang ke-10. Jadi 5 tahun Nabi tangguh. Dasar itulah, hadis itulah yang membolehkan kita tangguh jangan lebih pada 5 tahun tuan-tuan. 5 tahun. Baik. Jadi kalau anak-anak yang mampu, hantar bapa dia dulu lah nah. Ikut pada hukum bapa tak wajib pergi lah pasal dia tak mampu. Anak-anak ni kena hantar bapa, bagi dulu duit, masuk duit, kata bapa, ni saya cek bagi duit kat bapa, nampak tak? Cek bagi kat bapa 20,000, masuk akaun bapa di Mekah. Jadi dah jadi duit dia lah. Bila kita masuk akaun, dia jadi jadi hak dia. Dia dah mampu, maka tu dia wajib kena pergi. Nampak? Yang jahatnya orang tua ni lah. Dia buat apa? Dia beli kancil satu, nampak? Dia tak pergi Mekah. Sampai ke mati tak pergi Mekah. Tu dia. Anak beritahu, tak, saya bagi kat dia Ustaz. Saya bagi dia 30,000 tu dia. Nampak? Suruh pergi dengan package. Nampak tak? Nampak? Awak tak payah bagi kat saya. Terus saya dah masuk terus akaun syarikat. Kami boleh bawa dia pergi. Dah lah, kita bagi dengan dia dulu. Nampak tak? Dia pergi beli kancil Ustaz. Tu dia. Nampak tak? Dia kata aku lama duduk nak giret ya. Aku tak naik kereta lah, nak naik kereta. Nampak tak ya? Sampai ke sudah tak pergi Mekah mati. Tu dia. Nampak? Ini satu cerita juga nah. Ya, anak-anak tu kena usahalah bagi bapak dia pergi dulu, hantar mak. Tentang isteri pula, orang perempuan dengan isteri dengan suami. Wajib ke suami tanggung isteri di Mekah ya? Tak wajib lah, tak wajib. Dia tak masuk dalam nafkah tuan-tuan. Tak masuk. Nafkah suami kepada isteri tak masuk, bawa dia pergi Mekah. Tak boleh kata cik ni tanggungjawab abang tau. Abang kena bawa cik pergi Mekah. Wajib abang kena bawa cik. Dah, tak wajib. Aku mengaji fiqah dah. Nampak tak ya? Hukum kata nafkah ni tak masuk pergi haji. Nampak tak? Pergi Krabi lagi tak wajib. Nampak tak? Tu lah.
Tapi katanya sunat bagi suami bawa isteri. Dia nampak tak? Sebab isteri tadi perlu mahram. Isteri perlu mahram, betul tak? Kalau dia nak pergi seorang besok, siapa nak teman dia? Kita pergi dulu, besok hantar suami. Tapi tak apalah, siapa yang ada juga kemampuan, suami pergi dulu. Aku mampu, aku pergi dulu lah. Nanti pelan-pelan besok aku simpan duit, bawa hang pula. Itu lain tak apalah tu nah. Tapi pada hukum kata, suami yang mampu tu, sunatlah bawa suami dia pergi. Bawa isteri dia pergi. Itu patut dia kata supaya isteri itu akan datang, tak payah lagi berfikir. Kalau pergi seorang tak perlulah ada lagi orang lain nak kena bantu dia. Itu dia antara yang kata tadi ni, perkara yang kita nak kena fikir lah nah. Baik. Sambung. Jadi pendek kata kita lihat sekarang ni kita masuk habis bab tu. Kemudian kita ada hutang, tuan-tuan. Macam mana hutang-hutang ni boleh pergi ke? Hutang yang berkala tak apa. Hutang berkala ni macam ni, hutang kereta, hutang rumah. Ya, yang ni tak payah. Yang ni tuan-tuan hutang pun boleh pergi. Sebab bank dia tak tanya, "You mau pergi Mekah ke?" Dah, nampak. Cukup bulan hang bayar mai. Cukup bulan hang bayar mai, cakap mana ada hang bayar. Tak ada kami tarik kereta. Itu dia. Dia tak kata nak pergi Mekah pula. Yang kata hutang ni hutang apa? Hutang secara persahabatan, friendly loan. Hutang kedai. Nampak tak? Hutang ikan, hutang majalah Mona. Nampak tak? Yang tu tak boleh yang tu tak boleh. Kalau kita ada hutang pun katalah tak mau bayar hutang tu, tapi dia syarat dia hutang kena ada. Katalah hutang kedai. Hutang kedai ada 300. Ya. Sebelum dia pergi Mekah, dia kena taruh 300 tu kat anak dia, kat waris. Ni duit ni 300 kedai tu punya, kedai runcit punya. Saja ayah tak mau bayar lagi, nampak tak? Ayah syok nak tengok 300 tu ada kat ayah. Lah ni hang tolong pegang 300 tu, ayah pergi Mekah, nampak tak? Kalau lah put orang kedai tu minta, hang bagi. Dia tak minta, hang tutup mulut duduk diam-diam. Nampak tak? Itu cerita dia. Boleh pergi Mekah. Nampak? Boleh pergi Mekah lagu tu. Dengan syarat dia hutang tu ada kat dia. Tinggal lagi tak bayar ke orang tu aja. Boleh pergi. Nampak ya? Itu hukum dia lah. Kalau hutang tu memang dia tak boleh bayar, tak boleh pergi lagi lah. Dia kena bayar hutang tu dulu, baru boleh pergi Mekah, tuan-tuan. Nampak tak? Kalau tidak, tak boleh pergi. Jadi ini cerita bukan kecil ni. Katalah kita hutang orang tu A hutang dekat B A tu hutang 300 dia tak bayar. Dia pergi Mekah. Nampak tak? B dapat tahu kata A pergi Mekah, B boleh pergi mengadu ke tabung haji tau kan, tapi tak pernah jadi lagi lah. B pergi ke tabung haji, kata tuan-tuan ni orang ni sekian-sekian orang jemaah haji ni pergi Mekah, dia hutang saya 300. Ni dia bukti. Nampak tak? Ini surat dia hutang saya 300, dia tak bayar. Tabung haji boleh halang orang tu tak buat haji, hantar dia balik. Nampak tak? Oh, ada peraturan tu. Dia ada peraturan enactment dalam tabung haji. Nampak tak? Kalau dia dapat mana-mana laporan daripada pihak-pihak yang berkenaan dengan ada kenyataan, ada bukti, ada pengesahan, maka pihak tabung haji boleh halang orang tu daripada buat haji, hantar dia balik. Nampak tak? Itulah, tapi orang tak pernah buat begitulah. Orang buat tak, orang tak buat begitulah. Sama juga dengan isteri di rumah. Dia tak tinggal duit kat saya, dia pergi Mekah dulu, dia tinggal 3 kupang ya. Nampak tak? Ni ada betul je dia tau. Dia memang kat saya lah. Ustaz, dia pergi Mekah Ustaz, kalau dia tinggal kat saya 3 kupang lah. Nak makan apa 3 kupang, tak beli maci sebab tak boleh. Nak beli goreng hati tak cukup. Nampak tak? Tu macam mana Ustaz? Dia tak apalah, biar pergi. Usahalah kot lain kan, anak ada, adik-adik ada, ambil minta lah. Biar pergi bagi dia bekerja haji. Nampak? Jangan kacau dia lah. Kalau ikut hukum, dia boleh mengadu tabung haji boleh kontak Mekah di sana, kontak orang ni, jangan bagi buat haji, hantar dia balik. Itu dia, nampak tak? Sebab tak cukup syarat. Dia pergi dengan tak cukup syarat, tuan-tuan. Nampak tak? Ini cerita dia, tapi orang tak buat lah. Biasanya pergi Mekah ni orang tak kacau lah, biar pergi lah kat dia. Dia hutang saya tak bayar, esok dia balik, dia bayar lah. Pelan-pelan lah.
Begitu. Jadi kalau kita nak pergi juga, katalah kita hutang tak boleh bayar ke orang tu, boleh kena pergi jumpa orang tu dulu. Ada cara pula, lagu ni lah. Kata kat dia lagu ni lah, buyung aku hutang dekat hang nampak tak? Aku hutang dekat hang 500 lah lagu ni lah, aku nak pergi Mekah ni. Jadi kalau aku bayar dekat hang, short dah duit aku lah. Jadi hang bagi aku pergi Mekah dulu, boleh tak? Hang izin aku pergi Mekah dulu, panjang umur, aku balik mai besok aku bayar. Kalau aku tak balik, hang halal kat aku. Jadi lah. Kalau dia kata boleh, hang pergi betul lah. Kalau hang balik mai, hang dan hidup, hang jumpa aku, hang bayar. Kalau tak jumpa, aku halal lah dekat hang, nampak tak? Boleh pergi Mekah tuan-tuan? Boleh. Dengan cara begitu. Boleh lah. Itu dia antara kelonggaran dalam hukum yang kata tadi ni, ada kemampuan yang ingin. Boleh faham ya? Baik. Ada beberapa soalan tuan-tuan boleh tanya. Sekarang kita masuk kepada babak yang berikut. Mengenal rukun-rukun haji tuan-tuan. Yang ini cukup mustahak. Rukun-rukun haji ini cukup mustahak tuan-tuan. Tak dapat tak ya. Jadi pendek kata, kalau kita tak tahu sebut satu-satu tapi kita tahu dia tu rukun, ya, maka adalah perkara itu bagi kita satu benda yang tak dapat tidak, kita kena cam dia. Itu bagi rukun. Dalam ibadat haji ni tuan-tuan, rukun dengan wajib ni dua perkara yang berbeza. Kalau ibadat lain sama, rukun pun yang tu, wajib pun yang tu. Sama lah. Tapi dalam haji lain sikit dalam mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i ni tuan-tuan, dalam ibadat haji, rukun dengan wajib tak sama. Itu dia. Nampak tak? Rukun dengan wajib tak sama tuan-tuan. Ya. Baik. Rukun ada 6, wajib haji pun ada 6 tuan-tuan. Nampak tak? Ya. Tak sama. Rukun ni benda tak dapat tidak mesti kena buat. Wajib ni benda tak dapat tidak kena buat juga. Tapi kalau tak buat, haji dia sah tuan-tuan. Haji sah kalau tak buat lah. Yang wajib tu. Tapi ada cacat lah. Adalah kurang sikit yang mana-mana. Macam orang sembahyang tak sujud sahwi. Ada perkara-perkara lupa, tapi dia tak sujud sahwi tuan-tuan. Nampak tak? Dia terlupa baca kunut sembahyang subuh. Apa dia kena buat? Sujud sahwi. Tapi dia tak sujud sahwi tuan-tuan. Dia baca tahiyat, dia bagi salam keluar yang begitu saja. Macam mana dia punya sembahyang? Sah. Tapi macam orang pakai kain koyak tuan-tuan. Itu saja. Kalau dia buat sujud sahwi, bertampailah kain dia. Dia faham? Begitulah maksud dia lah. Jadi pendek kata, dalam ibadat haji ini rukun lain, wajib lain tuan-tuan. Rukun tak dapat tidak. Ya. Rukun ni kita faham, kita tengok ta'rif rukun dia kata. Lah. Satu benda yang mesti kena ada tuan-tuan. Rukun ni kita bayang kalau diri kita dia macam otak. Bukan tempurung kepala, otak. Lagi jantung, lagi hati, lagi perut, lagi tulang belakang. Itu semua benda kena ada tuan-tuan. Ada siapa-siapa ada yang main pagi ni tak ada jantung, abang Ustaz? Kalau tak ada jantung tu hantu raya lah. Nampak? Tu dia lah. Tak gitu ke? Jadi pendek kata, yang tu lah rukun tuan-tuan. Tak ada tangan tak apa lagi, tak ada kaki tak apa lagi. Nampak tak? Tak ada mata tak apa lagi, tak ada telinga tak apa lagi. Kalau tak ada jantung tak boleh. Itu cerita rukun itulah. Fatihah kita ambil Allahu Akbar, kemudian kita baca Fatihah, apa lain kita tak baca. Rukuk pun diam, sujud pun diam, i'tidal diam, nampak? Duduk antara sujud diam, tak baca, nampak? Dia tahu berdiri, masa berdiri baca Fatihah saja. Sah tak sembahyang dia? Sah tuan-tuan. Sah. Nampak tak? Itu dia. Apa benda baca dia tak baca langsung. Dia cuma baca Fatihah, tahiyat akhir, selawat Nabi, bagi salam, mula dengan takbiratul ihram sekali. Itulah sembahyang dia sah tuan-tuan. Itu kita panggil rukun.
Boleh lah. Jadi pendek kata, rukun ni rukun ni adalah benda yang tak dapat tidak kita kena buat lah. Baik, itu rukun tuan-tuan. Wajib ni perkara lain sikit. Wajib ni dia kata kalau kita tinggal dia ada 4 keadaan lah. Satu, berdosa. Kedua, berdosa kena dam. Ketiga, tidak berdosa, tidak kena dam. Yang keempat, kena dam, tak berdosa. Dia ada 4 kategori tu kan. Nampak dah? Jadi ini wajib. Benda-benda wajib dalam haji ni tuan-tuan adalah 6 perkara yang wajib dalam haji lah. Ya. Sebab kita tengok apa benda yang rukun dulu. Rukun ni, yang ni tuan-tuan rukun. Yang ni mesti kena ada. Nombor 1 niat, nombor 2 wukuf, nombor 3 tawaf, nombor 4 sa'i, nombor 5 cukup, nombor 6 tertib. Yang 6 perkara ni mesti kena ada tuan-tuan. Jadi tuan-tuan pergi buat haji, buat ni saja, sah haji, balik main jadi haji lah. Tak ada lontak apa tak ada lah. Lontak tak ada, Arafah tak ada, Mina tak ada. Yang ada 6 ni saja. Dia niat aku nak buat haji, dia pergi Arafah, dia wukuf, dia balik ke Mekah, dia bertawaf, kemudian dia sa'i, pergi balik, dia ambil gunting, dia gunting rambut dia balik ke Malaysia. Dapat haji dah? Dapat tuan-tuan haji. Sebab dia dah buat rukun lah. Nampak tak? Jadi ini rukun-rukun haji tuan-tuan. Nanti kita terang kupas satu-satu lah dia punya persoalan. Ya, ini rukun tuan-tuan. Kemudian wajib haji yang ni. Wajib ni dia ada 6 juga tuan-tuan. Nampak tak? Ya. Yang ni tuan-tuan, kalau kita tak buat yang ni semua, haji kita sah tuan-tuan. Walaupun dengan sengaja. Sengaja tak mau niat di tempat dia. Yang kedua, kita jaga pantang larang tuan-tuan. Nombor 3, kita bermalam di Muzdalifah. Nombor 4, kita lontar umrah. Nombor 5, kita bermalam 2 malam atau 3 malam tuan-tuan di Mina. Nampak dah? Dan akhir sekali lontar 3 jamrah pada hari-hari tasyrik. Nampak tak? Yang ni semua masuk benda-benda luar. Semua di perkara ni di luar tuan-tuan. Jadi kalau kita tak buat 6 perkara ni, haji kita sah tuan-tuan. Tapi cacat orang nak dapat mabrur payah lah no? Payah dapat mabrur lah. Itu dia no? Jadi pendek kata, 6 perkara yang kata wajib haji ni masuk di antara perkara yang mesti dibuat. Kalau kita tak buat, ada 6 perkara tadi tentu yang kita sebut dah, ya, yang kita nak ambil tadi, ya. Yang mana? Ini yang kita dah habaq tadi dah. Baik. Jadi yang pertama, kalau yang wajib kita tak buat tuan-tuan, dia ada 4 perkara lah. Ya, pertama berdosa. Ada perkara yang kalau kita tak buat tuan-tuan, dia berdosa. Tak ada dam. Dam tak ada. Tapi berdosa. Contoh. Ya. Kita hentak kaki burung merpati. Terkejut. Sana barak banyak burung merpati. Di Mekah serupa, di Madinah, ya Allah, cukup banyak. Di Mekah di dataran putih, keliling masjid tu ada dataran putih ya. Burung-burung barak ni, burung-burung merpati ni cukup banyak. Nampak tak ya? Katalah kita berjalan-jalan di paduk makan tu apa, tengah duk makan gandum apa begitu gini, kita pergi hentak kaki tuan-tuan. Hentak kaki ya, bukan pergi kena dia pun. Hentak kaki bagi dia terkejut. Dengan niat hentak kaki tu bagi dia terkejut lah. Kalau kita berjalan hentak kaki dia lari tu lain lah. Kita duk jalan tu jangan kena hentak kaki lah. Dia terkejut dia lari tu lain. Ini sengaja kita pergi hentak kaki burung tu terkejut terbang habis. Yang ni tak ada dam tuan-tuan. Tak ada dam. Kalau Tuhan tak pun kena godam. Itu aja. Boleh tak? Boleh tak? Dam tak ada tuan-tuan. Dosa kering. Orang Melayu ada dosa kering. Dosa kering. Nampak tak ya? Tak ada pasal dosa kering. Itu satu.
Kedua, bagi menikah anak. Dia dalam ihram. Bapa buat kerja haji di Mekah dalam ihram lagi. Anak dara dia akad nikah di sini. Anak terona tak apa, anak dara dia. Anak dara dia akad nikah di sini. Dia dalam ihram. Akad nikah tu tak sah, tuan-tuan. Akad nikah tu tak sah. Dan bapa dia di Mekah tu haram dosa. Betul tak? Tak ada dam, tuan-tuan. Nampak tak? Sebab tu dulu orang tak buat kenduri dalam bulan berapit. Lah mana orang tahu bulan berapit lah, tak tahu. Nampak dah. Nampak berapit orang tahu tak mana duk dah lah. Tak gitu lah. Bulan berapit. Dulu orang takut bulan berapit orang tak buat, tuan-tuan. Ya, tak dia. Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Nampak tak? Tu dah lah. Itu bulan berapit dia bagi dulu. Orang tak berani buat. Pasal apa takut tu? Bapa ada di Mekah. Nampaklah dia tunggu sampai abah balik, ayah balik, pak balik, baru kita buat kenduri nah. Bagi pak buat haji dulu. Nah, takut tu cerita dia. Jadi makanya yang pertama berdosa. Yang kedua, berdosa dikenakan dam. Sengaja korek hidung. Korek hidung sana memang hidung kita berketang hari-hari habuk sedut. Nampak tak? Ya? Dia nak kering dalam hidung tu. Suar-suar jari payah nak tarik keluar. Nampak tak? Nah? Mereka tu gerdi-gerdi keluar bulu hidung sekali. Korek di hidung keluar 2 helai bulu hidung. Kena 2 cupak 14 rial. Nampak tak? Tu berdosa dengan sengaja dia kata. Tak sengaja, tuan-tuan. Tak sengaja. Nampak tak? Katai kita pun garu keluar bulu rumah. Ini bukan sengaja kita nak garu pasal gatai. Kita garu gatai bukan pasal nak buang. Dah gatai sangat tak boleh tahan kita garu. Masa kita garu tu dia keluar. Nampak tak? Ya. Yang ni tak apa. Kalau sengaja, nampak tak? Sengaja kita ambil sikat, kita sikat rambut. Bila kita sikat rambut, orang dalam haji ini makruh sikat rambut tengok cermin. Dua benda ni makruh, tuan-tuan. Makruh ya. Jadi bila kita sikat rambut, dengan sengaja sikat rambut, keluarlah rambut lekat di rambut di sikat kita tadi, maka dia kenalah dam. Berdosa dan kena dam. Faham ya? Yang ketiga, tidak berdosa dan tidak kena dam. Ini macam mana? Kita sakit kepala kita. Kepala kita ni katalah ada buruk ke ada apa, doktor pergi tengok, doktor kata nak kena berubat, kena cukur sikit. Saya dalam ihram ni doktor. Ihram pun nak buat macam mana ni, kepala ni dah teruk lah. Kalau tak berubat tak boleh, nak kena berubat ni, nak berubat ni kena cukur rambut tu sikit. Dia cukur dah sikit lagu orang nak apa nama? Tadi ya. Tu dia. Ya. Jadi tak dapat tidak bila dia cukur tu tak berdosa lah pasal untuk nak rawat. Ni tak berdosa. Apa nama, tidak berdosa, tapi yang tu kena dam dalam rambut. Yang ni tidak berdosa, tidak kena dam. Contohnya katalah pakaian ihram kita laki-laki lah. Masuk-masuk bilik air, buka dua-dua helai tu sajalah, sangkut di situ. Masa nak keluar tak ada dua-dua helai. Nampak tak? Bukan boleh keluar lagu tazan tu kan? Macam mana aku nak buat ni? Kita pun keriau lah. Minta tolong kain ihram tak ada ni. Dia buat pituk masuk seluar katok. Boleh pakai kata sementara nak cari kain ihram tu, boleh pakai. Tak apa boleh pakai. Takkan kita nak keluar dengan telanjang tu tu. Kita kena keluar juga, pakailah seluar sementara, kemudian cari kain ihram, pakai balik kain ihram kita. Yang ni tak berdosa, tak kena dam, tuan-tuan. Yang berdosa kena dam, berdosa. Dikenakan dam tidak berdosa. Macam tadi lah rambut tadi, kalau dia ada rosak, dia ada buruk di kepala tu, nak cukur sikit rambut tu pasal ada nak berubat, tak apalah. Yang itu dia antara perkara-perkara wajib haji. Inilah antara 4 perkara yang akan kita hadapi lah. Ada kala berdosa, ada kala berdosa tak kena dikenakan dam, ada kala tidak berdosa tidak kena dam, ada kala dikenakan dam tidak berdosa. Tapi yang ini tuan-tuan, kalau kita tak faham boleh pergi tanya di pejabat maktab. Sebab di sana ada guru-guru agama yang dilantik oleh tabung haji. Tiap-tiap satu maktab ya ada 5 titi. 5 titi ni 5 kapal terbang. Satu kapal terbang dia ambil 400 orang. 4 kali 5 2,000 orang satu maktab.
Ya, 5 kapal terbang, 2,000 jemaah, 1 maktab tuan-tuan. Tiap-tiap suatu KT ada 1 ustaz, 1 guru agama, 1 ustaz, 1 ustazah, seorang pengurus maktab, seorang timbalan, seorang jurutan kerani, 2 budak rencam Indonesia. Biasanya paham Indonesia, budak rencam ni pembantu macam office boy lah. Diorang nampak tak? Jadi guru agama ada seorang lelaki-lelaki, seorang perempuan. Jadi kalau 1 maktab ada 5 guru agama lelaki-lelaki, 5 guru agama perempuan. Kita pergi bagi kerja kat mereka, kesian kat mereka. Ya, kalau kita tak pergi tanya mereka, kesian mereka apa? Mereka tak ada kerja. Mereka bukan ada kerja apa, masuk pejabat pukul 7, pukul 12 tengah hari baru keluar. Macam pejabat di Malaysia, pukul 7 lagi awal, masuk pukul 7, duduk dalam pejabat. Nampak tak? Larat dia tengok muka ustazah tak reti. Nampak tak? Ustazah pun dia tengok ustaz. Dia pula saya pilih tu, tunggu saya kena penyakit tu, saya tahu tu. Nampak tak? Allah. Siksa semua asal. Orang kata bagus ada ustaz dapat pergi Mekah, tabung haji yang tak pergi. Bagus. Ya. Siksa duduk dalam bilik dalam pejabat tu. Kita bolehkah boleh buat apa? Bukan ada kera, bukan boleh main kan? Tak ada. Jadi tu lah. Bukan boleh keluar-keluar. Boleh tau. Kadang-kadang lemah saya jalan keluar. Nampak tak? Ada CCTV. Ustaz-ustaz di mana tu? Ya. Nampak tau. Lagi dahsyat pada ofis kita sini. Ofis sini pun tak ada tu lah. Sana dia tanya. Ustaz-ustaz di mana tu? Nanti jemaah cari. Masuk pula duduk senang-senang. Nampak tak? Dia pamer pula kita duduk dalam bilik. Tak ada kerja ke? Dia kata pula. Lemah dah aku duduk saja apa kita tak ada kerja. Aku keluar yang apa kita kena masuk pejabat. Nampak tak? Itulah kena tunggu pukul 7 sampai 12 tengah hari baru keluar. Nampak tak? Inilah kerja-kerja guru agama sana tuan-tuan. Maka tu tuan-tuan masuk lah. Kalau masuk orang main tanya guru agama punya sonok. Nampak tak? Ya? Ada apa? Ada masalah apa? Saya boleh tolong. Itu dia. Nampak tak? Nak terang tak? Itu dia. Jemaah pula masuk, main tanya apa? Bilik ayak di mana? Tanya tu saja. Allah, lagi sakit tuan-tuan. Hampirlah tanya ke orang luar, main tanya kat guru agama. Apa tak? Pun sampai tahap tu saja cerita. Bila dia pada dapat elang sehari 180 tuan-tuan. 180 ringgit sehari tau. Kalau duduk sana 60 hari. Tak gitu kan? Tu dah. Seronok tengok satu nak pergi. Dah pergi Mekah, dah nak balik main. Nampak tak? Tunggu bila nak balik. Itulah, saya ditanya bila saya boleh balik. Tak apa nak beritahu kat saya balik. Nampak tak? Ya? Tunggu dapat apa 50 hari. Nampak tak ya? Itu dia antara sedikit tuan-tuan, sedikit yang taklim wajib. Baik, sekarang kita masuk ya. Kita masuk membicarakan tentang rukun tuan-tuan, rukun dulu ya. Kita ambil rukun haji dulu. Rukun haji yang pertama tuan-tuan niat ya. Niat. Jadi tuan-tuan yang ni niat kita kena ingatlah. Tuan-tuan niat ni kita kena hafal tuan-tuan. Jadi saya tunjuk ini bahagian niat, tuan-tuan boleh faham. InsyaAllah mudah-mudahan tuan-tuan akan dapatlah panduan dia dengan lebih sempurna ya. Ini niat. Dalam haji ini tuan-tuan melibatkan ini niat dia. Yang pertama dia kata niat haji, niat umrah, niat haji beserta umrah, niat ihram mutlak, niat bersyarat, niat haji badal. Itu dia. Itu jenis-jenis niat. Jadi tuan-tuan hanya perlu nak tahu dalam ni dia 3 saja tuan-tuan. Nampak tak? 3. Pertama niat haji, kedua niat umrah, niat haji beserta umrah. Yang ni ya tuan-tuan wajib niat. Wajib tahulah. Dia guna bahasa itulah, wajib tahulah lah, patut kena tahulah. 3 tu saja tuan-tuan nak beritahu. Nombor 1 niat haji. Nombor 2 niat umrah. Ada dalam kitab kita ni tuan-tuan. Saya tak bagi firasat dia. Ya, tuan-tuan boleh tengok supaya kita juga rujukan ya. Ya.
Lafaz bentuk lafaz banyak berkaitan kepada haji dan umrah. Tuan-tuan boleh tengok muka surat 22 sampai terakhir. Ya. Saya tulis sini tak ada baris ni, tapi dia ada rumi di bawah. Tuan-tuan boleh tengok rumi itu, pasanglah baris sendiri lah. Dulu itu muka surat 22 sampailah pada muka surat 25. 22 sampai 25 tuan-tuan. Ya. Ada lapan-lapan niat di situ dengan makna dia sekali lah. Ya. Tapi kita tunjuk juga di sini supaya tuan-tuan boleh ringkas mudah. Baik. Niat haji, niat umrah, niat haji beserta umrah. Ihram mutlak tak apa, nanti saya cerita kemudian. Niat bersyarat pun saya cerita kemudian. Niat haji badal pun kita cerita kemudian. Lah jangan bagi lagi, tuan-tuan nanti keliru. Nampak tak? Ya, saya tak mahu tuan-tuan jadi keliru. Ambil 3 dulu hak mula-mula. Ya. Niat haji, niat umrah. Jadi kita tengok niat haji dulu tuan-tuan. Nawatul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Sahaja aku berniat haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Yang ni tuan-tuan kena ingat. Lapai ni sunnah. Lapai ni tak wajib tuan-tuan. Yang perlu tu ni, yang kata yang ni kena ada di hati kita lah. An-niyatu fi qalbi bila sautin wala harfan. Itu niat. Niat tu adalah dalam hati, tak ada huruf, tak ada suara tuan-tuan. Nampak tak? Yang kita lampai dengan mulut ni sunat, nak memudahkan supaya hati itu boleh menghadirkan dia punya niat, maka kita sebut dengan mulut. Baguslah sebut dengan mulut lah. Tapi ikut dalam ibadah haji kita lampai sunat ni sunat sebab Nabi ada sebut dengan mulut Nabi sendiri. Tu Nabi ada lafaz ya. Dengan niat tu dengan mulut Nabi sendiri. Jadi maka tu ulama kata kita sebut dengan mulut tu hukum dia sunat. Nawatul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Jadi kalau tuan-tuan nak potong lagi pun boleh. Nawatul hajja lillahi ta'ala pun boleh. Nawatul hajja lillahi ta'ala wa ahramtu bihi, itu tuan-tuan tak sebut boleh lagi. Cuma ambil ujung-ujung nawatul hajja lillahi ta'ala boleh. Oh tuan-tuan nak ringkas lagi boleh. Nawatul hajja pun boleh dah. Nak ringkas lagi tak payah pergi. Nak buat penat orang lah. Tak gitu lah. Tu habis ringkas. Nawatul hajja boleh dah. Aku berniat haji. Tak boleh Arabnya ambil Melayu. Sahaja aku berniat haji dan aku berihram dengannya kerana Allah Ta'ala. Kalau tuan-tuan nak ambil terus, sahaja aku berniat haji kerana Allah Ta'ala, ataupun sahaja aku berniat haji pun boleh dah. Itu dia punya lapan niat tuan-tuan. Yang ni kita kena ingat lah nah. Tuan-tuan kita lapan ni bagi sentiasa lalu ada kita punya ingatan. Jadi bila kita sampai di miqat tempat yang kita nak kena niat tu, inilah kita niat untuk haji ya. Baik, jadi tuan-tuan kita berehat dulu. Berehat dulu, kita jumpa. Saya bagi 20 minit lah. 20 minit. Dan ni kita habis pun kita ambil 10 minit lagi tambah. Ambil tambah lah tuan-tuan lah. Silakan muslim-muslimat yang dihormati.